Saya mempersilakan Datuk Seri Panglima Madius Tangau. Yang berhormat Tuaran. Pergi memancing di Sungai Tuaran, dapat seekor ikan pelian. Marilah semua berkunjung ke Tuaran, bumi hijau, pemandangan menawan. Tuan Dipertua, soalan saya, soalan nombor 9. Silakan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Terima kasih Tuan Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Tuan. Tuan Dipertua, Kerajaan melalui Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM sentiasa menyokong sebarang bentuk usaha meningkatkan penglibatan wanita dalam kepimpinan dan pembuat keputusan, termasuk sebagai ahli lembaga pengarah. Untuk makluman, kerajaan telah menetapkan sasaran sekurang-kurangnya 30% wanita di peringkat pembuat keputusan dalam sektor awam pada tahun 2004. Tindakan afirmatif ini telah diambil kira dalam pembangunan rancangan Malaysia ke-9 iaitu RMK 9. Selanjutnya, kerajaan telah mengumumkan perluasan dasar sekurang-kurangnya 30% wanita pada peringkat pembuat keputusan ini ke sektor swasta pada tahun 2011. Ini mencerminkan komitmen dan pengiktirafan kerajaan terhadap sumbangan kaum wanita serta melaksanakan pelbagai inisiatif untuk merapatkan jurang gender dan memperkasakan penyertaan wanita dalam peringkat pembuat keputusan. Bagi menyokong dasar ini, terutamanya dalam merealisasikan hasrat untuk mencapai penyertaan 30% wanita sebagai ahli lembaga pengarah, kerajaan semasa pembentangan Belanjawan 2022 telah mengumumkan keperluan agar semua syarikat awam yang tersenarai di Bursa Malaysia untuk mencapai sekurang-kurangnya seorang ahli lembaga pengarah wanita. Penguatkuasaan inisiatif ini dilaksanakan secara berperingkat, iaitu fasa pertama melibatkan syarikat besar dengan modal pasaran RM2 bilion dan ke atas bermula pada 1 September 2022. Manakala untuk syarikat lain pula ia bermula pada 1 Jun 2023. Selain daripada itu, bagi menyokong pelaksanaan inisiatif itu dengan lebih berkesan, Suruhanjaya Security telah menambah baik Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia ataupun dengan izin Malaysian Code on Corporate Governance MCCG 2021 dengan memasukkan kenyataan galakkan syarikat awam yang tersenarai untuk memastikan ahli lembaga pengarah mereka terdiri daripada sekurang-kurangnya 30% pengarah wanita. Susulan dari dasar dan inisiatif ini, terdapat peningkatan yang ketara dalam penyertaan wanita sebagai ahli lembaga pengarah di 100 syarikat teratas yang tersenarai di Bursa Malaysia atau dengan izin Top 100 PLC Public Listed Companies, iaitu daripada 25.5% pada tahun 2021 kepada 32.2% pada 10 Oktober 2024. Statistik ini turut merangkumi syarikat-syarikat berkaitan kerajaan ataupun GLC yang tersenarai. Sementara itu, bagi syarikat lain pula, peratusan ini turut meningkat daripada 16.9% pada tahun 2021 kepada 25.4% pada tahun 2023. Lonjakan pencapaian ini melangkaui sasaran kerajaan dalam rancangan Malaysia ke-12 iaitu 30% wanita sebagai lembaga pengarah menjelang tahun 2025. Pencapaian ini turut mendapat pujian di peringkat antarabangsa, itu semasa saya dan delegasi Malaysia mempertahankan pelaporan negara ke-6 di bawah Convention tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women ataupun CEDAW pada 22 Mei 2024 di Geneva, Switzerland yang lalu. Selain itu, inisiatif ini juga berjaya mendapat pengiktirafan melalui anugerah Ministerial Award di 2023 Global Summit of Women di Dubai, Emirat Arab Bersatu. Saya menyeru agar semua pihak dapat berganding bahu dalam usaha merealisasikan hasrat kerajaan ini. Kami KPWKM komited untuk meneruskan usaha-usaha advokasi dan seruan agar semua pihak turut komited dalam hal ini. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat. Terima kasih, terima kasih pihak kementerian. Tahniah di atas segala kejayaan dalam hal meningkatkan penyertaan wanita dalam lembaga pengarah syarikat kerajaan. Saya ingin bertanya, adakah pihak kementerian mempunyai data yang komprehensif dari segi penyertaan ini? Sama ada di peringkat syarikat yang disenaraikan atau syarikat-syarikat biasa. Dan adakah pihak kerajaan bercadang untuk memperluaskan keperluan sekurang-kurangnya satu
wanita di lembaga pengarah itu daripada syarikat disenaraikan dengan syarikat yang tidak disenaraikan. Terima kasih. Yang berhormat Menteri. Tuan Yang Pertua, terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya Tuan Yang Pertua, di sebalik pencapaian baik yang saya kongsikan sebentar tadi, tidak dinafikan bahawa peratusan penglibatan wanita dalam politik masih kekal menjadi cabaran. Ini dapat dilihat menerusi perwakilan di Parlimen. Dan selain daripada itu yang disebut oleh Yang Berhormat tadi mengenai meluaskan lagi dari dari JLC kepada PLC, itu memang sudah menjadi usaha kita. Kerana itu juga kita bekerjasama dengan pihak Kementerian Keuangan untuk pastikan selain daripada satu orang saja, sekurang-kurangnya satu orang menjadi ahli lembaga pengarah. Selain pada itu juga kita mahu melihat lebih ramai lagi pencapaian itu. Namun kita telah melihat juga apa yang telah dicapai oleh kerajaan pada masa ini, di mana lebih 30% yang telah memegang jawatan dalam pihak membuat keputusan, decision making position dengan izin. Dan selain pada itu juga Yang Berhormat, saya nak kongsikan di sini pada 3 Mac yang lalu, 8 Mac yang lalu, di mana kita menyambut Hari Wanita di peringkat antarabangsa, kita telah minta memohon inisiatif daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk memperuntukkan kepada kami kementerian peruntukan untuk kita mengadakan program yang diperkenalkan, program yang dinamakan Perantisan Kepimpinan Wanita Perantis 2024 dan telah diluluskan, dan sekarang ini sudah pun program itu meliputi semua, bukan hanya dari segi ekonomi, bukan saja dari pergi memegang jawatan dalam pihak mana-mana tempat, tetapi juga dalam politik. Sebab kita nak memperluaskan pelibatan wanita dalam semua aktiviti yang melibatkan wanita di dalam negara ini. Kita perlu mengangkat martabat wanita lebih lagi. Jadi kita sudah menganjurkan program Perantis, cuma akan dirasmikan insya-Allah sebelum penghujung tahun ini. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Kapar.